Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi kita bersama Cikgu Zam untuk kelas PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk tambah nilai wang dan tolak nilai wang. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat. Baik, jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan unit baharu, iaitu unit ketiga, iaitu wang. Okey. Sebelum tu, cikgu akan tunjukkan dahulu jawapan untuk minggu sebelum cuti tu, iaitu bahagi perpuluhan tu. Okey, bahagi perpuluhan tu yang mana cikgu ada berikan latihan kepada kamu, latihan muka surat 79 tu. Cikgu harap semuanya dah siap. Kalau kamu dah siap, tolong hantar ya, tolong hantar kerja kamu kepada cikgu supaya cikgu boleh semak. Okey, yang dah hantar terima kasih banyak dan cikgu pun dah bagi respon kepada yang dah hantar. Sama ada melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Okey, tolong baca apa yang cikgu bagi tahu tu. Okey, yang hantar tu ada yang betul semua dan ada yang perlu dibuat pembetulan. Dan yang satu lagi yang agak menyedihkan, kamu masih lagi tak buat sifir ya. Bila bahagi, pastikan ada sifir di tepi. Tapi ini yang sering kali kamu tak buat. Okay, memang kamu rasa mungkin dah ingat. Alah, tak payah tulis lah, kan? Sepatutnya dengan senang kamu boleh tulis sebab kamu dah ingat. Tambah lagi kalau yang masih belum ingat sifir. Jadi wajib kena tulis di tepi. Jadi siapa yang tak tulis, yang dah hantar tu, cikgu potong sikit markah dia lah. Okay, kerana masih tak tulis sifir di tepi. Jadi yang lain kali pastikan ingat supaya ada sifir di tepi. Okey, jadi sambil-sambil tu kamu boleh semak jawapan latihan bahagi perpuluhan. Okey, yang mana 5 soalan saja cikgu bahagi. Okey, nombor 1A 10.993. Okey, nombor 1A. Seterusnya nombor 1B 62.5. Lagi satu ada yang terlupa letak titik perpuluhan. Bila terlupa, dia akan jadi salah. Jadi tolong hati-hati bila melibatkan nombor perpuluhan ya. Okey, nombor 1D 10.256, nombor 1G 1.37 dan nombor 2A H sama dengan 10. Okey. Bagi yang tak berkesempatan untuk semak, cikgu akan kongsikan dalam grup WhatsApp nantilah. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan unit yang ketiga, iaitu apa tadi? Unit yang ketiga? Wang. Wang. Bila sebut pasal wang, iaitu duit lah, duit. Semua orang nak duit kan? Okey. Kalau nak duit, sekarang ni mungkin tak boleh dapat banyak lah sebab kamu masih lagi belajar. Kalau nak duit banyak, kena tunggu bila dah besar nanti, bila kamu masuk alam pekerjaan lah. Kalau nak duit banyak, nak dapat gaji yang besar, kena belajar pandai-pandai lah. Kan? Mungkin ada yang sekarang mungkin dia belajar, mungkin dari segi belajar tak berapa nak pandai sangat, tapi akan datang bila dah besar nanti dia dapat gaji besar. Dengan cara apa? Berniaga. Bila mungkin dia pandai berniaga kan. Tetapi memerlukan ilmu juga, tambah-tambah matematik lah. Bila melibatkan wang ni, perlukan ilmu matematik yang jelas lah. Okay. Baik, kita tengok dahulu melibatkan tambah nilai wang, muka surat 91 dan juga 92 ya. Tambah nilai wang. Kita tengok dahulu standard pembelajaran hari ini yang iaitu menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang. Okey, hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga 1 juta ringgit. Okey. Kita tengok beberapa contoh yang diberi. Dan untuk pengetahuan kamu juga, hari ini kita akan terus masuk tambah dan tolak. Okay? Kita akan masuk tambah dan tolak terus. Sebab bagi cikgu rasanya operasi tambah dan tolak ni tak ada masalah sangat lah. Okay?
Okey, kita tengok dahulu beberapa contoh yang diberi dalam buku teks tu. Okey, kalau kamu tengok contoh yang pertama, okey, di sini ada perbualan satu family, satu keluarga India yang mana dia nak buat pinjaman. Okey, dia nak buat pinjaman untuk beli apa tu? Rumah. Nak beli apa tu? Kereta ke? Nak beli rumah. Rumah. Okey, nak beli rumah ya. Yang mana harga rumahnya bermula dari RM350,000. Okey. Ayah dia cakap saya hanya layak membuat pinjaman RM250,000. Dia tak semua orang layak memohon. Contohnya harga rumah RM350,000, kita nak mohon pinjaman RM350,000, mungkin tak semua yang layak. Jadi untuk kes ni ayah dia hanya layak RM250,000. Mana nak dapat lagi RM100,000? Mana nak dapat RM100,000 lagi. Jadi dia akan mohon pinjaman. Dia buat loan lah. Kita selalu sebut loan tu kan. Okay. Rasanya sekarang ni semua orang yang akan buat loan. Okay. Tak ramai yang orang beli cash. Orang kaya pun dia akan buat loan. Dia tak akan beli cash. Baik. Jadi kat sini, berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu? Okay. Kita tahu harga rumah tu RM350,000. Jadi RM250,000 ditambahkan dengan RM100,000 akan dapatlah nilai harga rumah tu tadilah. Okay. Jadi RM250,000 ni adalah pinjaman yang dia layak, dan RM100,000 lagi adalah pinjaman lain yang dia perlu buat untuk mencukupkan nilai RM350,000 untuk dapatkan supaya dia layak beli rumah tadilah. Okay. Untuk contoh yang kedua, yang ini berkenaan dengan kos rawatan. Okey, kos rawatan jantung. Okey, yang mana kita baca dulu berpadukan jadual. Berapakah jumlah kos maksimum jika seorang dermawan ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung? Kalau kamu biasa dengar bypass sudah. Ada pernah dengar tak orang buat bypass? Inilah dia rawatan pintasan jantung. Pembedahan jantung terbuka dan juga kanser. Ini adalah nilai minimum dan juga maksimumnya. Jadi, ya. Apa beza minimum dan maksimum tu? Apa beza minimum maksimum? Maksudnya kos dia lah. Kos minimum, kos maksimumnya. Minimumnya untuk pintasan jantung RM25,000, maksimumnya RM60,000. Tiap orang kes tak sama. Mungkin pesakit ni perawatan pintasan jantung dia kita melalui kan jantung dia ada apa nama? Dia ada cabang-cabang dia tu kan, ada injap dia tu. Mungkin yang ini mungkin pesakit yang pertama dia mungkin tak teruk sangat. Dia punya kerosakan jantung dia tu. Mungkin pesakit yang kedua lagi teruk. Jadi sudah tentulah kos rawatan dia berbezalah antara pesakit pertama dengan pesakit kedua. Itu sebab di sini ada diberi minimum dan maksimum. Okey? Okey, jadi di sini dia tunjuklah dia punya penambahan tu dan dapatlah kos maksimumnya RM270,000 untuk rawatan maksimum bagi pintasan jantung, jantung terbuka dan kanser. Okey. Okey, dan contoh ketiga sama juga. Cuma di sini kalau kamu tengok, cuba tengok contoh yang ketiga ni. Ini yang cikgu tak suka ni. Apa yang cikgu tak suka? Kalau kamu tengok di sini dia tambahkan ketiga-tiga nilai wang. Nampak? Ini cikgu tak galakkan. Memang cikgu tak nak kamu buat macam ni. Kamu perlu tambahkan 2 nilai wang dahulu. Dapat jawapan, baru tambah lagi 1. Okey, macam biasalah. Okey, macam biasa. Okey, kalau boleh tengok burung hantu di tepi ni dia cakap tambah sen dahulu kemudian tambah ringgit. Macam biasalah. Sama juga macam nombor bulat biasa kalau kita nak tambah. Okay, contohnya 453 tambah dengan 296. Kita mula dari belakang kan? Dari rumah sah. Begitu juga kalau nilai wang. Kita mula dari sen. Kalau kat belakang dia tu sen. Kalau nilai wang. Kalau nombor bulat, rumah sah lah. Okay? Jadi, pastikan jangan silap pergi tambah mula dari depan. Iaitu ringgit ni.
Okey, rasanya semua dah tahu. Tapi cikgu risau takut masih lagi ada yang buat lah. Okey. Baik, contoh yang keempat melibatkan anu. Kalau kamu boleh tengok di sini, nampak anu ni. Tapi rasanya kalau semua dah mahir, tak ada masalah. Walaupun dibagi anu ke apa ke, tetap boleh jawab. Okey, kalau di sini anunya di tengah. Apa kita nak buat? Jadi dia bagi contoh kat sini. Contoh menggunakan nombor bulat ni. 4 tambah berapa sama dengan 11. Jadi nak dapatkan anu, sudah tentulah dia ambil jawapan, tolakkan dengan nombor 4 tadi. Jadi 11 tolak 4, dapatlah jawapannya 7. Sama juga kalau kes nilai wang, kita ambil jawapan ni RM610,000 ni, tolakkan dengan nilai wang yang pertama tadi, RM246,000 tadi. Jadi dapatlah dia punya jawapan. Okey. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada tolak. Okey, untuk tolak, kita tengok dahulu standard pembelajarannya. Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan dua nilai wang daripada satu nilai wang dalam lingkungan RM1 juta. Okey. Maksudnya melibatkan 3 nilai wang jugalah. Okey. Melibatkan 3 nilai wang. Muka surat 93 hingga 94. Okey, kita tengok sekali lalu saja. Ni pun contoh yang pertama sama juga. Dia nak buat pinjaman juga ni, nak buat loan juga ni. Okey. Contoh yang kedua. Okey, kita tengok sekejap contoh yang kedua ni. Okey, diberi soalannya RM250,230 ditolakkan dengan RM31,879.50. Okey, kalau kamu tengok yang nilai wang yang pertama tak ada sen. Manakala nilai wang yang kedua ada sen. Boleh nampak ya? Okey. Sama juga kalau tolak, mesti tolak sen dahulu. Okey, mula dari belakang. Cuma kamu perlu tambahkan sifar-sifar di sini. Ni kena tambah sifar-sifar tu. Supaya kamu tidak melakukan kesilapan lah. Okey, kalau kamu tak tulis, apa akan jadi? Kamu akan terus turunkan sifar dan 5. Okey? Sedangkan sepatutnya kamu tulis sifar di atas. Kalau kamu tulis sifar, sudah tentulah kamu tengok, okey, kalau yang pertama ni sifar tolak sifar lah. Dan yang kedua ni sifar tolak 5. Sudah tentulah tak boleh tolak. Jadi kena pinjam macam biasa. Jadi kalau kamu tak tulis, memang confirm salah. Okey, boleh faham ya? Baik, kita ke contoh yang ketiga. Okey, ni macam biasa tolaknya. Dan contoh yang keempat melibatkan anu. Contoh yang keempat melibatkan anu. Dia bagi anunya di depan. Tapi ini operasi tolak. Bila operasi tolak, nombor ataupun nilai wang depan ni mesti besar. Mesti besar. Kalau besar, sudah tentulah kena tambah. Mesti tambahlah supaya dapat nilai yang besar. Jadi kat sini dia tambah, dapatlah ini dia punya jawapan. RM575,938. Okey, cikgu nak tunjukkan beberapa contoh. Okey, jadi sama-sama tengok. Contoh, kita tengok dulu contoh untuk tambah. Baik, yang pertama, okey. 589,732 ditambahkan dengan Akil Mahathir. Akil Mahathir, boleh dengar suara cikgu? Tolong on mic. Akil Mahathir. Suhaib lah, Suhaib. Suhaib? Hai, senyap je ni. Tolong respon Avanesh on mic. Ya. Avanesh boleh dengar suara cikgu jelas? Boleh. Okey, bagus. Okey, Avanesh, soalan cikgu. Cikgu nak kamu sebutkan nilai wang yang kedua ni. Ni yang cikgu gariskan ni. Sebutkan. 20,800,900. Macam mana tu? Saya nak cuba. Siapa tu nak cuba tu? Saya. Siapa? Sebut nama. Takif. Okey, Takif. Okey, bagus Takif. Nak sebutkan Takif. 28,901.45. 5 Saya. sen.
Dan nak hampir tu, nak hampir betul lah tu. Cuma ada tertinggal beberapa sebutan. Apa tertinggal kat situ? Perpuluhan. Bila nilai wang mana kita sebut perpuluhan? Okey. Contoh. Contoh. Dengar sini. Sini contoh 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 mak kamu tanya, kamu nak berapa ringgit hari ni pergi sekolah? Ada kamu sebut saya nak 1.50 sen? Ada? Tak ada. Ada. Mana kita sebut perpuluhan? Ringgit. Adakah kita sebut RM tu? Tak. Adakah kita sebut RM? Tak. Ini lagi satu kesilapan yang cikgu perhatikan, walaupun orang dalam TV pun ada salah sebut. Okay? Sedangkan kita tak perlu sebut pun RM tu, tapi dia sebut. Contohnya yang cikgu sebutkan yang betul. Nilai wang yang kedua ni, dia sebut RM RM28,901.45. Sedangkan kita tak perlu sebut RM. Okay? RM jangan sebut. Apa yang sepatutnya? 28,901. Apa kita perlu sebut? Ringgit. Ya. 901 ringgit 45 sen. Itu yang betulnya. Mana Takif? Ya. Boleh faham Takif? Ada kamu tertinggal perkataan ringgit tadi. Kan? Yang depan tu tadi dah betul lah. Tapi tertinggal titik, tertinggal ringgit. Okey? Cubaan yang bagus. Baik, okey, kita nak tengok dia punya jalan penyelesaian. Okey, kalau kamu tengok di sini nilai wang yang pertama ada sen tak? Ada sen tak? Tak ada. Nilai wang yang kedua ada sen. Okey, ingat balik apa burung hantu tadi pesan? Pastikan letak sifar-sifar. Okey, dia ada dua kaedah. Okey, kalau kita tengok pada contoh yang diberi tadi, dia gunakan bentuk bentuk lazim. Bentuk lazim, kan? Okey, tak apa, cikgu tunjuk dalam bentuk lazim dahulu. Okey, yang mana pastikan RM jangan lupa tulis wajib ada RM bila melibatkan nilai wang. 589,732 ditambahkan dengan 28,901.45 sen. Pastikan jangan campurkan ringgit dengan sen. Sen mesti di belakang. Sen mesti di belakang. Yang atas tak ada sen macam mana? Macam burung hantu pesan tadi, lambah sifar-sifar. Okey, itu baru betul. Okey. Dan tambahkanlah. Okey, jadi sifar tambah 5, 4 dan di sini 3, 7 tambah 9, 16, 9, 1, 8, 18, 8, 2, 1, 11, 5, 1, 6. Jadi, siapa nak sebut nilai wang ni? Jawapan dia, Afdan. Ya. Cuba sebut. Sebutkan jawapan tu dengan sebutan yang betul. 618,633.45 sen. Tengok tu ada point. Kan cikgu dah cakap tadi. Kenapa masih lagi sebut point? Dah lah sebut point. Saya. Siapa tahu tu? Saya. Zafran. Okey, Zafran. Kuat-kuat sikit Zafran. Kawan tak dengar. Cikgu pun tak apa dengar. 618,633 ringgit 45 sen. Dengar tak Afdan? Dengar tak apa yang Zafran sebut? Okey, itulah yang betulnya. Okey. Dah mula-mula tadi dah tergagap-gagap tu 66186 lah. Okey, pastikan tengok je nombor, boleh terus sebut. Okey. Dan lagi satu kamu sebut point tadi. Dah lah sebut point. Point tu bahasa Inggeris kalau bahasa Melayunya perpuluhan. Kita tak perlu sebut pun point ke perpuluhan ke, tak perlu sebut. Okey, tak perlu sebut. Yang ada di sini cuma ringgit dan sen. Baik, cikgu nak tunjuk kaedah yang kedua. Siapa tahu? Guna cara apa? Siapa boleh teka?
Mungkin dah tahun 4 dulu dah belajar ke cara ni? Tu dia. Cara Siapa boleh teka? apa tu? Magic T. Magic. Magic T. Semua tahu Magic T? Ingat? Yes. Kau ada yang tak tahu? Nak buat macam mana? Tengok. Nah, macam ni. Okey, kamu buat garisan. Buat talang. Guna ni latinya. T kecil ya, bukan T besar. Okey, dan di sini bahagian RM dan di sini sen. Kita bahagikan dua kolom lah, dua kolom untuk ringgit dan juga sen. Okey, yang mana untuk bahagian ringgit 5 8 9 7 3 2 dan sennya tak ada, jadi sifar. Manakala nilai wang yang kedua 2 8 9 sifar 1 dan sennya 45. Okey, jadi kita tambahlah macam tadi, macam biasalah kita tambah. Okey, selepas bila ditambah dapatlah jawapan sama macam tadi lah, 45 3 6 8 1 6. Okey, dapatlah dia punya jawapan. Okey, jadi kalau nak lebih jelas, tulis semulalah jawapan dia. RM 618,633 ringgit 45 sen. Okey. Jadi kamu boleh pilih mana-mana kaedah yang kamu nak gunakan. Sama ada betul lazim ataupun Magic T. Mana-mana boleh. Yang penting jawapannya betul lah. Okey, untuk contoh yang kedua melibatkan anu. Okey, melibatkan anu. Anu tambah dengan 27,496 ringgit 30 sen sama dengan 135,297 ringgit 55 sen. Okey, ini lebih kurang sama macam sama ke dengan contoh tadi? Tak sama kot. Kalau contoh tadi dia kat tengah, sekarang ni anunya di depan. Macam mana kita nak selesaikan? Nak dapatkan nilai anu? Tolak. Tolakkan. Ambil jawapan tolak ini. Semua setuju? Jawapan. Semua setuju kena tolak? Tak. Setuju. Tak? Ada yang tak setuju ya? Setuju. Ramai yang setuju. Siapa setuju? Raise hand. Saya. Okey, ramai juga yang setuju. Ada cikgu dengar ada 1-2 suara yang tak setuju tadi. Sebenarnya memang betul. Memang betul kena tolak. Okey, sebab ini operasi tambah ya. Bila operasi tambah, mana pula hilangnya ni? Ni operasi tambah ya, bukan operasi tolak. Okey, kalau operasi tolak di depannya mesti besar. Betul? Kalau operasi tambah, dia mesti kecil lah. Jadi untuk dapatkan nilai Y yang kecil kena tolaklah dua ni. Jadi cikgu gunakan bentuk lazim. Kita ambil jawapan 135,297 ringgit 55 sen ditolakkan dengan 27496 30 sen. Okey, tolakkan dia. Okey, jadi sini 5 tolak sifar 5, 5 tolak 3 2, 7 tolak 6 1, sini sifar, sini tak boleh pinjam jadi sini 4, sini 12 tolak 4, 8, 4 tolak 7 tak boleh, sini pinjam, sini 14 tolak 7 7, 2 tolak 2 sifar dan 1 tolak sifar 1 lah. Okey, jadi jawapannya ialah 107,801 ringgit 25 sen. Okey. Dan kita nak tengok contoh untuk tolak. Sebelum tu ada tak ada soalan? Yang nak tanya? Tak ada ya? Okey, kita tengok dulu, kita nak tengok contoh untuk tolak. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Diberi tolakkan dengan okey 439,706 ringgit
tolakkan dengan RM150,865.15. Ini lebih kurang macam tambah tadilah. Okey, nilai wang yang pertama tak ada sen, nilai wang yang kedua ada sen. Jadi pastikan kita tambahkan sifar-sifar lah. Untuk jawapan yang ini cikgu nak tunjukkan menggunakan kaedah Magic T. Kita guna garisan lah, baru dia lurus sikit. Okey, gunakan Magic T. Okey, dan buat palangnya. Okey, dapatlah T-nya. Okey, yang pertama RM dan di sini sen lah. Okey, untuk nilai wang yang pertama 439,706. 439,706 dan sennya tak ada, jadi kita letakkan sifar-sifar. Okey, seterusnya tolakkan dengan 150,865,15 sen. Okey, tolakkan. Okey, jadi tolaklah macam biasa. Kita tolakkan macam biasa. Jadi sifar tolak 5 tak boleh, pinjam dengan sifar pun tak boleh, pinjam dengan 6. Jadi di sini dapat tinggal 5. Dekat sini jadi berapa? 9. Dan di sini jadi baru 10. Jadi 10. Okey, 10 tolak 5, 5. 9 tolak 1, 8. 5 tolak 5, sifar. Sifar tolak 6 tak boleh pinjam, jadi sini 6, sini jadi 10. 10 tolak 6, 4. 6 tolak 8 tak boleh, pinjam lagi. Sini 8, sini jadi 16 tolak 8. Berapa? 8. Lambatnya. Hai. 8 tolak sifar 8. 3 tolak 5 pun tak boleh, pinjam. Sini 3, sini jadi 13 tolak 5. 8. Dan 3 tolak 1, 2. Jadi jawapannya ialah 2. RM di sini dan 28888405. Murid perempuan seorang. Siapa nak sebutkan? Sebutkan jawapan tu. Alisha Sofia, angkat tangan tu. Alisha Sofia. Perempuan. Seorang perempuan volunteer sebelum cikgu pilih. Izzati? Ya, cikgu. Jelas suaranya Izzati. Boleh sebutkan jawapannya Izzati? RM288,840.85. Alhamdulillah, betul. Nanti buka sekolah cikgu bagi sebanyak ni duitnya. Nak ke? Tak nak? Tak nak. Tak nak duit sebanyak ni? Tak nak? Banyak ni? Okey, cikgu pun tak ada duit banyak ni. 288,000. Banyaklah tu. Okey. Jadi rasanya semua tak ada masalah. Ada soalan setakat tu? Ada. Bagus. Okey, kita nak tengok melibatkan Anu pula. Melibatkan Anu. Okey, contoh soalannya. Ini soalannya. Diberi RM673,491.20 tolakkan dengan Anu dan dapat jawapannya RM439,156. Jadi macam mana kita nak dapatkan jawapan, nak dapatkan nilai Anu? Siapa boleh bagi jalan penyelesaiannya? Okey, ada yang kata tolak, ada yang kata tambah, ramai yang kata, ada yang cakap tolak, ada cakap tambah, tapi ramai yang cakap tolak. Okey, kita tengok. Adakah betul tolak ataupun tambah? Okay. Kalau tadi, contoh tadi, Anu di depan. Anu di depan untuk operasi tolak. Bila Anu di depan, mesti nilai wangnya besar. Kalau di tengah, adakah nilai wangnya pun besar? Mestilah kecil kan? Kecil. Mestilah besar tolak kecil. Jadi kita nak nilai wang yang kecil. Untuk dapatkan nilai wang yang kecil, kita kena tolak. Jadi betul lah kepada siapa yang cakap tolak tadi. Kalau tambah, memang confirm salah. Sebab dia akan dapat besar lah. Mana boleh 673 tolak nombor yang nilai wang yang lebih besar. Jadi salah lah. Jadi kita kena tolak lah.
Jadi cikgu gunakan bentuk lazim. Kita ambil nak tolak mana ni? 6. Sudah tentulah yang lebih besar. 673,491.20 sen tolakkan dengan 439,156 dan tambahlah sen kat belakang tu sifar. Okey, tolakkanlah. Okey. Jadi tolaklah macam biasa. Di sini dapat sifar, di sini 2. 1 tolak 6 tak boleh pinjam, dapat 8. 11 tolak 6, 5. 8 tolak 5, 3. 4 tolak 1, 3. 3 tolak 9 tak boleh pinjam, sini 6. 13 tolak 9. Berapa? 4. 6. 6 tolak 3, 3, 6 tolak 4, 2. RM tolak RM, mana boleh, tetap RM lah. RM. Alright. Jadi dapatlah jawapannya. Siapa nak sebut? Saya nak. Suhaib. 234,335.20 sen. Ada tertinggal. Oh, Tuhan. 234,335 ringgit Okey. 20 sen. Okey, nanti buka sekolah cikgu bagi RM2. Nak RM2? Sikitnya. Sikit? Cukup lah. Bagi Banyak betul. tu. Kan? Bagi jawapan yang betul yang ke sini. Ya, jawapan betul lah tu. Okey, terima kasih Suhaib. Jadi, cukuplah contoh, 4 contoh yang cikgu tunjukkan tadi. Rasanya semuanya jelas. Jadi, kamu boleh pilih sama ada nak gunakan bentuk lazim ataupun kaedah Magic T. Boleh pilihlah mana-mana saja. Okey, jadi untuk latihan hari ini, muka surat berapa untuk tambah dahulu? Tengok untuk tambah dahulu. Muka surat 92 ya? Ya, 92. Muka surat 92. Yang ni yang cikgu tanda ni. MP2 ya. Soalan nombor 1A, nombor 1C dan nombor 3. Kalau siapa yang nak jawab semua tu macam biasalah mak cikgu galakkan. Okey, dari ini yang wajib jawab ya. 3 soalan ni. A, C dan nombor 3. Okey, untuk tolak. Untuk tolak soalan yang sama juga. Muka surat 94. Soalan yang sama nombor 1A, C dan nombor 3. Soalan dia sama. Nombor 1A, C dan nombor 3. Jadi kesemuanya 6 soalan. 6 soalan. Okey, boleh faham semua? Boleh. Jadi pastikan tunjukkan jalan penyelesaiannya dengan lengkap dan betul lah. Pastikan ada RM. Ingat balik apa pesanan cikgu tadi. Kalau ada diberi soalannya yang tak ada sen, letakkan sifar-sifar di belakang. Okey, sen hanya 2 digit saja ya. Sen tak ada yang 3 digit, tak ada. Sen hanya 2 digit. Kalau diberi dalam bentuk sen tu memang adalah. Contohnya, okey cikgu tunjuk di sini. Contohnya 1430 sen. 1430 sen sama dengan berapa ringgit? Siapa tahu? Siapa boleh tukarkan kepada bentuk ringgit? Siapa boleh tukar? Kepada ringgit. Syara. Saya nak. Lambat. Syara dulu. Oh. Jadi berapa Syara? Dalam bentuk ringgit. Seringgit. Boleh kuat sikit Syara? Kenapa cikgu dengar slow je? Seringgit 43 sen. RM1.43. Setuju? Setuju tak orang lain? Tak? Tak tahulah. Suhaib nak jawab. Kalau kamu punya jawapan apa Suhaib? Nak saya minta macam lain pula. Macam tak logik. Tak logik? Kalau tak logik tu salah lah. Siapa boleh, orang lain ada nak cuba? Tak setuju dengan Syara? Puja. Sebut Puja. Cuba sebutkan apa yang Puja type tu. Ya, cikgu nak dia sebut. Supaya kawan-kawan lain pun dengar. RM14.30.
RM14.30. Ada yang setuju dengan Puja? Itulah jawapan saya. Tapi Tujuh. Hai, ini tiru jawapan orang ni. bukan. Sai. Tapi kan kena macam 50 sen. Masa tambah-tambah semua tu. Tambah-tambah macam mana? Okey. Takkan 18. Kan tadi cikgu dah cakap sen hanya berapa digit? Sen 2 digit kan? Sen 2 digit. Dua. Jadi automatik di sini jawapannya RM14.30. Yang Puja bagi tadilah. Okey, bagus Puja. RM14.30. Sen hanya 2 digit. Walaupun apa saja nilai yang dia bagi 673 sen nak tukar kepada ringgit. Apa? Jadi dia akan dapat 100. berapa? 100. Sen 2 digit kat belakang tu. RM176.73 sen. Itu saja. Sedang je, tak susah pun. Okey, jadi cikgu rasa cukup setakat tu untuk hari ini. Dan pastikan semua buat kerja yang cikgu bagi tu. Kamu ada masa setengah jam lagi, siapkan terus. Jangan ditunggu-tunggu, jangan disimpan-simpan, jangan tangguh-tangguh. Terus buat, siapkan terus. Ya? Kalau ada masalah boleh PM cikgu. Rasanya tak ada masalah kot. Ya? Dan lagi satu, bagi yang tak ada masalah untuk submit melalui GC, pastikan attach sekali hasil kerja dalam buku. Buat kerja dalam buku dahulu. Buat kerja dalam buku dahulu, seterusnya baru jawab yang Google Form cikgu bagi kejap lagi. Okey? Boleh faham semua ya? Boleh. Bagi yang tak boleh Boleh. Okey, bagi yang tak boleh nak submit melalui Google Classroom, kamu boleh snap hasil kerja kamu dan PM cikgu, forward pada cikgu untuk cikgu tanda. Boleh. Okey? Jadi cukup sangat sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih kepada yang hadir hari ini. Semoga kamu dapat menjawab soalan dengan baiklah. Okey? Jadi untuk itu, Assalamualaikum. Terima kasih semua.